عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه لله تعالى. Yang dihormati safki pimpinan pengurusan Masjid As-Siddiqin Qaryah Batak Benar, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kita bertemu lagi pada malam ini setelah kita lama tak bersua. Rasanya berbulan-bulan kot, hampir setengah tahun saya. Alhamdulillah. Apapun disyukuri kepada Allah, Allah pertemuan kita semula untuk kita bersama-sama berkongsi, bahkan kita memperbaiki bacaan kita. Masih dalam sebelumnya kita dalam slot tahsinul Quran, tahsinul qiraah. Kita memperbaiki bahkan mencantikkan sebutan bacaan Al-Quran kita. Cuma satu perlu ingat, saya ini bukanlah yang terbaik, tetapi kita berusaha untuk perbaiki bacaan kita dalam sebutan terbaik, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Saya pun tak tahu sampai mana dah kita baca sebelum ni kan. Lama dah cuti. Jadi kita mula baru boleh kot, boleh Baik, tetapi kita nak mulakan daripada juzuk 30, juzuk surah An-Naba. Saya pun tergerak hati nak mengajak pada jamaah muslimin dan muslimat yang di rumah, untuk sama-sama kita talaki dan kita hafaz terus. Itu niat saya sama-samalah. Okey. Walaupun kita bertemu mungkin sebulan sekali, tetapi sekurang-kurangnya pertemuan kita ini dapat hafal 5-6 ayat ke, alhamdulillah, cantik. Jadi penambahbaikan dekat situ. Nanti bulan depan jumpa lagi, tambah lagi 5-6 ayat. Kan jadi ada penambahbaikan itu, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita talaki dan hafal terus. Jadi kita mula daripada surah An-Naba, muka surat 582. Al-Quran Mushaf Osmani 582. Okey, baik. Kalau untuk ulang kaji tak apa, boleh buka aja kat FB kan. Ada rakaman dan sebagainya untuk kita ulang sama-sama. Baik. Kenapa dipilih surah An-Naba? Sebab mudah, dia ayat pendek-pendek. Mudah untuk kita susun atur letak hafazan tu. Dia hafazan ni sebenarnya teknik macam mana pun boleh, tak masalah. Cuma kita nak ambil rentak tiun kita tu. Dan sekurang-kurangnya kaedah yang terbaik sebenarnya, di segi suku kata tu dia kurang daripada 15 suku kata. Kalau kata ayat panjang, contoh Al-Mulk kan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in, hampir 20. Kalau orang mula baca, panjang Ustaz, nak hafal macam mana? Kita nak potong pula tak pandai kan, baru mula ngaji. Nak berhenti kat mana Ustaz? Sudah. Jadi kita ambil yang pendek-pendek dahulu. Rentak dah rapat, kita pindah yang panjang nantilah, insya-Allah, mudah-mudahan. Dia panjang usia kan. Baik. Muka surat 582. Surah An-Naba, surah ke-78. Alright.
Tak panjang pun, hanya ada ada 40 ayat sahaja surah An-Naba ni, 40 ayat sahaja. Mudah insya-Allah. Baik. Kita lihat pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita guna tajwid terlebih dahulu. Okey. An-Naba termasuk dalam ayat makiyah. An-Naba ini berita. Okey, berita yang besar An-Naba ni. Kalau kata dalam surah lain ada juga dalam Quran khabar. Khabar pun berita juga. Tapi An-Naba ni berita yang lebih besar, yang tak ada keraguan padanya. Alright, kita lihat sini ayat dia. Ayat pertama, amma yatasaalun. Okey, kita nampak kat situ. Satu, amma, mim tu bertanda sabdu. Okey, kita kena ingat konsep sabdu ini adalah two in one. Konsep sabdu two in one, dua huruf menjadi satu. Dan kena pegang sungguh-sungguh, sabdu yang berada pada huruf mim dan juga nun disertai dengan dengung. Dengung, okey. Yang lain tak dengung lah, melekatkan sahaja. Tapi mim dan juga nun dia ada dengung. Untuk mim, dengung dia kat hidung lah. Dan cara sebutannya lekatkan dua bibir ni. Lekat. Jangan tak ada dekat sebab mim tu keluar daripada dua bibir asyafatain. Fatihah kita bacakan ayat yang ketiga. Ayat keempat, dia bukan ma, bukan mula-mula tu ada satu sikit dia bukan malikiyau, tu Melayu. Arab malikiyau, kontrol sebutan tu. Jadi lekatkan betul-betul. Walaupun mim tu berbaris, dia ada sabdu tapi satu harakat saja. Tapi bila mana ada sabdu, jadi dua harakat. Dengung alright. Okey. Yatasaalun. Mudah saja. Kita kadang nama hukum tak ingat. Okey, nak mudah faham. Apabila kita nampak sahaja misai. Misai tu panjang tu, misai tu, okey. Selepasnya ada amzah, baca sahaja 4 harakat. Itu harakat yang terbaik. Okey. Nama hukum ni mad wajib muttasil. Kadang-kadang orang cakap susah ingat ustaz. Sebab nama hukum ni yang belajar dapatlah ingat. Okey. Belajar tajwid hukum dia fardu kifayah. Tapi baca Al-Quran bertajwid fardu ain, wajib. Tu sebab saya pesan, tak ingat nama pun tak apa. Nampak aja misai jumpa hamzah 4 harakat, pegang terus. Berapa harakat? 2. Dengung 2. Alright, okey. Tapi bunyi dengung tu 2 tak sama dengan mad asli. Tentu tengok pada okey, bismillah kan, pada kalimah Allah tu kan. Bismillahirrahmanirrahim, 2 harakat kan. Tak sama dengan dengung. Macam lama tu ustaz. Sebab huruf mad keluar daripada mulut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus. Naik ke hidung tu, lambat ni, naik ke hidung lambat. Tapi harakat dia 2 juga. Sentuh kat hidung baru tu kadang orang main dia dah cukup dah. 2 harakat dekat situ. Alright. Okey, alun 1 4 harakat. Alright, saya ajar dulu satu baris dulu. Kita ambil konsep satu baris dulu ya. Baik. Seterusnya, bila berarti alun pun sama 4 harakat. Alun 4 harakat tu yang terbaik. Okey. Yang kedua, anin nabail azim. Okey. Anin, jumpa tak nun sabdu? Okey, artinya ada dengung. Dengung nun sabdu dekat mana? Hujung lidah kita melekat pada langit. Anin situ. Lekat. Tadi mim dekat 2 bibir. Nun anin, lekatkan lidah kita. Anin, tekan aja. Okey. Untuk nun sabdu dan mim sabdu dipanggil dengung lekat pada makhrajnya. Anin. Okey. Itu sebab dalam buku tajwid diletakkan sebagai wajibunnah. Artinya dengung yang terkuat. Sebab dia melekat pada makhraj dia. Anin.
Kalau kata kita ni malu nak lekatkan, susahlah, lekatkan aja. Alright. Anin nabail. Nabail, ba tu pendek. Ada yang baca panjang, tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Okey. Kadang-kadang ada bila perasan ni imam kadang-kadang dia salah tempat lah. Dia baca amma yatasaalun anin nabail azim. Dia tak perasan. Sedangkan hamzah tu betul-betul berada pada bawah alif. Okey. Artinya hamzah alif fungsi pun. Hamzah tu dikira anin nabail. Okey, nabail azim. Dha. Huruf dha itu dia tebal. Isti'la. Huruf dha keluar dekat mana? Hampir bukan hampir lah, memang betul hujung lidah betul keluar sikit. Sama macam huruf sa. Sebut sa, sa. Az. Okey, zal. Az. Dha. Az. Kat depan tu. Dia bukan bunyi az, bukan. Azim, azim tebal. Azim cuma jadi itbaq. Dia ada angin tepi tu. Azim. Kita kadang-kadang kita terkeliru dengan sebutan zalim, kan? Dia bukan zalim. Zalim tu Melayu. Arabnya zalim. Dia dengan za. Zalim tersebut zalim. Jadi tertukar dengan baca azim, bukan azim, azim. Sebutannya agak tebal sedikit. Alright. Okey. Azim pun sama 4 harakat. Nanti kita baca sama. Baik. Ayat yang ketiga. Nak baca apa ni? Il ke al ke ul? Macam mana tahu al? Ada sabdu. Kalau sabdu tak ada? Saja tanya kan. Lama kita tak berinteraksi kan. Alright. Okey. Huruf yang mula-mula hamzah wasal. Kena ingat hamzah wasal. Okey. Kalau alif dalam kaedah bahasa Arab, alif takkan berada di awal kalimah. Alif mesti berada di tengah ataupun di hujung. Tetapi hamzah wasal boleh berada di awal kalimah. Itu sebab dalam Al-Quran Nizam Osmani dia letak tanda alif, letak kepala sad. Itu bukan kira alif, itu hamzah wasal. Hamzatul wasli. Hamzah wasal. Kaedah nak baca hamzah wasal, tengok huruf selepas tu. Kalau huruf selepas lam, jadi automatik hamzah mesti berbaris atas. Macam Al-Fatihah, kan? Alhamdu. Dia bukan baca ilhamdu, alhamdu. Kan? Kalau kita sambung Bismillahirrahmanirrahim, milhamdu, dia ikut pada baris sebelumnya. Tapi kalau mula baca al, sebab ada lepas tu huruf lam. Sama juga dengan ini. Huruf kedua adalah lam. Jadi baca dengan allazi. Kalau sambung macam mana? Anin nabail azimil ladzi. Mil pada mim tadi. Alright, ini hamzah wasal. Kalau selainnya nanti kita belajar. Kita jumpa nanti kita terangkan. Alright. Okey. Allazi, zi tu 2 harakat. Okey. Hum fihi mukhtalifun. Sebutan mukh. Kha itu huruf isti'la. Sama macam za tadi. Huruf yang meninggi. Kha keluar daripada halqum kita. Macam dekat sikitlah. Jadi mukh. Dia bukan muh tak. Mukh. Alright. Mukhtalifun. Okey. Jom kita cuba baca 1 hingga 3 dahulu. Baik, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ulang lagi. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun.
Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kita ulang balik. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Cuba tutup Quran. Tutup Quran. Okey, tutup. Alright. Okey, ikut saya baca. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Na tak ada ya. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Pulang balik. Okey. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alright, okey, buka balik Quran. Okey. Ada setengah kaedah dia hafal sekali dengan makna. Okey. Boleh juga dia membantu kita, tak masalah pun. Jadi bila kita baca, okey, amma yatasaalun, tentang apa yang dipersoalkan. Okey, sebab sa'ala tu soal. Bila tasalun, benda yang dipersoalkan. Apa yang mereka soalkan ni? Kan sekadar macam tu. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Azim tu besar. Ada setengah macam tu juga. Terpulang soalan. Kalau kata kita para orang awam, makna tu pun boleh membantu. Tapi kadang duk fikir apa yang petang-petang berapat dengan kelimah, kan? Kaedah yang mudah kita lancarkan dekat mulut. Lancarkan dekat mulut. Tu sebab cara dia, ambil satu baris, satu ayat tu ulang. Paling kurang 3 kali ke 5 kali ke ulang. Ulang tu dengan tengok. Kenapa tengok? Kita nak bayangkan tulisan tu. Jadi bila kita tutup, kita bayang dah. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Stop kat situ. Kita bayangkan tulisan tu dekat mana. Sebab kita tengok dulu, tutup, okey, tu buka balik, tu kaedah untuk peringkat kita yang dah, orang kata apa, bukan dah berumur, tapi yang dah dewasa ni lah. Kan, jangan ambil macam jangan ambil macam budak-budak dah tahfiz tu. Itu memang dah kerja dia. Okey, tanya dia pula hafal macam mana? Hafal lah, duduk goyang-goyang macam ni sampai sejam 2 jam, tu kerja dia. Kita ni dah bekerja, ada keluarga, ambil part masa terluang aja.
Okey. Contoh lepas solat kejap ambil 3 ayat cukup. Nak kejar macam tu kita rasa bosan. Tok budak tu laju je. Satu, yang kedua pula dia kerja dia ngafal aja. Kita nak fikir nak bagi isteri makan, nak cari ini sudahnya tak nak ngafal lah. Jadi jangan berat dekat situ. Saya pernah kongsi daripada jemaah, ada datang kot malam ni. Okey. Ambil satu ayat pun cukup dah. Satu hari satu ayat cukup. Abang Haidi. Okay, dia habis dah 30 hafal dah. Dia bila dia hafal, dia rekod dia hantar kat saya. Maksudnya satu hari satu ayat cukup. PKP dia dapat habis juzuk 30 sahaja. Maksudnya ulang. Kalau rasa nak tambah jangan tambah di belakang tu. Kan? Nampak tak? Sekejap aja. Tempoh lebih kurang dalam 10 minit dah 3 ayat dah. Senang ke susah? Senang. Cuba kita tak apply benda tu. Kan? Alright. Jom kita tambah sikit lagi. Boleh kot? Mudah sikit ya. Ayat yang keempat. Kalla saya'lamun. Okay. Kalla, sabdu pada lam tu. Lekatkan. Kalla. Okay. Mudah. Ayat yang kelima pun sama juga. Cuma tambah summa. Cuma keadaan nak menghafal ni, kita kena talaki dulu. Kena tengok baca bagi lancar mulut, baru start ngafal. Bukan boleh buka Quran terus amma yatasa amma yatasa nanti dia akan lambat masuk. Baca dia amma yatasaalun baca sampai dah lancar boleh tutup amma yatasa. Kaedah saya tak benarkan tutup mata. Kita tutup Quran. Kalau kita tutup mata, kita akan fikir benda lain. Jadi tutup Quran, bayangkan kita pandang tulisan dekat sini, tutup dengan tangan amma yatasa, nampak tulisan tu dekat situ. Tu kaedah dia. Kita kena bayangkan memori tu kat situ. Alright? Okey. Baik. Ayat keempat, la saya'lamun. Itu jaga saya'lamun. Alright. Yang kelima, tambah summa aja. Lekatkan pada mim tu. Summa kalla saya'lamun. Okey. Kalla, kata Allah, jangan mereka mengetahuinya. Summa, kemudian jangan sekali lagi jangan mereka mengetahui kelak. Alright. Okey. Tambah summa sajakan yang kelima, mudah. Yang keenam, alam naj'alil arda mihad. Alam ni persoalan. Artinya pertanyaan. Alam, bukankah? Alam tarokai, bukankah kamu tak nampak? Alam taro, kan? Alam nashrah, bukankah kami telah bersihkan? Tu, telah sempurnakan. Maksudnya alam tu bukankah? Naj'alil arda mihada. Naj'alil, menjadikan bumi ini mihada, hamparan, tempat kita berjalan lah. Alam naj'alil arda mihada. Okey. Dar kat situ dua harakat. Mad iwad. Okey, mad iwad artinya apabila tanwin dua, baris dua atas, mesti ada alif. Bila berhentikan dengan dua harakat. Alam naj'alil arda mihada. Kita sebutan dia. Lam, suku kata ya. Lam naj, ada lantunan qalqalah sughra, naj. Lil arda mihada, 10. Dia yang terbaik kurang daripada 15. Kalau lebih kita kena potong 2. Kalau kata panjang ustaz macam mana? Bolehlah. Alam naj'alil arda mihada. Mihada, sambung. Alam naj'alil arda mihada. Jangan pula baca alam naj'alil. Maksudnya kita tahu, kita potong tu sebab nak mudah lancar kita, lancar mulut. Alam naj'alil arda mihada. Ulang balik. Alam naj'alil arda mihada. Tu sebutan untuk lancarkan. Alright, boleh ya? Jom kita baca ayat keempat sampai ke-6. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Ulang balik yang keempat. Kalla saya'lamun. ثم
كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا. Okey, tutup Quran. Kita ambil yang keempat ya. Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Alam naj'alil arda mihada Alam naj'alil arda mihada. Kita ulang. Amma yatasaalun Anin naba'il azim Alladhi hum fihi mukhtalifun Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Alam naj'alil arda mihada Okey, cuba sekali lagi sama-sama. Saya tak baca, saya dengar semua je. 1, 2, mula. Alright, okey, tak apa. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Kalau yang dapat tu dah hafal lama, tak ada masalah. Dia mulai membantu sebenarnya. Okey. Kaedah nak ngafal ni sebenarnya Allah yang permudahkan kita. Maka kalau sebut dalam Quran dalam surah Al-Qamar, Allah sebut wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kata Allah. Kami dah permudahkan, kata Allah, Al-Quran tu untuk dizikirkan, untuk dilazimkan pembacaannya. Allah ulang bukan sekali, 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Fahal min muddakir, kata Allah. Siapa nak ambil peringatan ni, kata Allah. Jadi kita kena sini baca. Kita duduk diam-diam ni pun, lebih kurang dalam 20 minit dapat 6 ayat kan. Okey lah kan. Kita duduk diam, tak apa, dapat 6 ayat. Tapi jangan lepas ni biarkan saja. Kadang macam mana? Lepas ni solat sunat, bawa dalam solat. Rakaat pertama buat 6 ayat pun tak apa. Kedua ulang balik 6 ayat, tak ada masalah. Buat daripada surah biasa, kita lazimkan baca macam tu. Lepas Fatihah baca, tak baca ulang. Kalau lupa, rukuk ajalah. Kan? Sunat aja pun. Jadi kita nak lazimkan bacaan tu. Nanti rakaat kedua try balik. Cuba balik. Tak lazim, lepas salam buka balik Quran ulang. Kan nak tidur pun sama. Lepas baca Al-Mulk ke, nak tidur kan, baca balik. Lepas baring tu, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Lupa, buka telefon kejap. Anin naba'il azim. Tak apa. Besok bangun tidur subuh, nak tahajud, buat balik. Tambah sikit. Kan. Sebab kita ni sebenarnya ada waktu yang Allah izinkan kita untuk menghafal Quran. Ada orang dia guna waktu sebelum subuh tu, dapat dia hafal. Pada time tu tenang, otak pun tengah fresh, banyak dapat. Okey. Kalau kena lepas maghrib, cuma pesan saya jangan terlalu banyak.
takut kita jemu cepat. Bila kita jemu, kita dah fed up dah. Tak apa, aku dah hafal dah, senang aja, dah tinggal dah. Biar istiqomah. Dapat 3 ayat, 6 ayat, ulang satu hari tu, ya cukup dah. Pagi dah dapat 6 ayat, nanti ulang je. Sebelum nak zuhur, solat sunat zuhur, qabliyah, baca lagi. Kena asar, baca lagi, kan. Agak-agak dah okey, tambah lain. Tu ulang balik daripada awal. Itu rutin dia. Hari-hari dapatlah, kan. Kalau nak kata ikut dan tanya saya, Ustaz ulang berapa kali Ustaz? Jangan tanya saya dah habislah, kan. Maksudnya kita, perangkat kita ni nak mula ngafal, ikut step. Ambil sikit-sikit, ya. Jangan kata memanglah akan terangsang tengok laju aku hafal dah ikut kau. Jangan. Ada orang dia laju bab ngafal, tapi mungkin ingat dia lambat sikit. Tapi kita tenang aja. Konsep dia kena istiqomah. Dan bila mana kita talaki, akan betul sebutan kita tadi. Dengung dekat mana, ni 4 harakat, ni 6 harakat sebagainya, ingat 4 sebagainya, ingat mudah insya-Allah. Kalau kata kita langgar je, masalah. Dan boleh membantu juga, dengarlah bacaan Quran, kan, video ke sebagainya, boleh membantu. Kena lazim hari-hari, boleh insya-Allah, kan. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan. Azam belum? Seminit lagi. Alright, okey. Ini berkaitan tentang surah An-Naba. Kita ambil 6 ayat dulu, boleh ikut hari ni, kan. Tak apa. Nanti minggu depan dah laju, boleh banyak sikit. Kan. Kalau ada tambah-tambah sebulan ni, tambah 3-4 ayat sebagainya. Bulan depan kita jumpa, saya akan laju. Mudah, senang aja. Saya tengok mulut bergerak tu, walaupun nampak pakai mask, tapi bila dahi relax itu, hafal lah tu. Tapi kalau dahi berkerut, tu memang tak ingat lah tu. Kan nampak, walaupun pakai mask, kan, tapi nampak dahi tu berkerut, susah tak ingat tu. Kan. Menung panjang aja. Apa ayatnya lupa, tak ingat lah tu. Kan. Bila baca selalu dapat, insya-Allah, mudah-mudahan. Sekurang-kurangnya ada tambah 1 hari dengan 1 ayat yang baru, tu cukup dah. Ada peningkatan yang berlaku dalam bacaan Quran kita. Tu yang terbaik, insya-Allah, mudah-mudahan. Risau berapa umur kita pun untuk hafal Quran masih belum terlambat. Okey. Dalam sahabat-sahabat Nabi, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia mula kenal Al-Quran umur 80 tahun. Allah izinkan dia dalam tempoh 3 tahun dapat khatam, hafaz 30 juzuk. Bapa Abu Bakar As-Siddiq, kan. Kita ni boleh mohon kepada Allah, minta walaupun umur kita macam mana pun, cuba, tak masalah. Yang penting usaha tu ada, jangan risau. Mudah-mudahan apa yang kita hafal ni bekalan kita di akhirat nanti, wallahu alam, insya-Allah, mudah-mudahan. Alright, okey. Jom kita tutupkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku lihaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.